المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما صحيحا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripadanya masih lagi kita dipertemukan pada pagi yang mulia ini. Tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampainya nikmat iman, sampainya nikmat Islam, tersebarnya dakwah syariat Islam ini ke seluruh dunia. Yang hormati pengurusi Imam Bilal Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita sambung kitab Penawar Bagi Hati. Masuk kita pada fasal yang kelima pada menyatakan farash. Semua kita jawi muka surat 16. Fasal yang kelima pada menyatakan farash. Kalau kita jawi, tak rumi saya tak tahu muka surat apa. 18. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Fasal yang kelima pada menyatakan farash. Ini tajuk lah fasal ni, ini tajuk bab yang kelima pada menyatakan, pada menceritakan, pada menjelaskan farash, itu kemaluan. Jadi anggota yang kelima lah. Semua ada 7 anggota yang wajib dijaga bagi kita. Ini anggota yang kelima iaitu farash, kemaluan. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan Allah bagi engkau akan farash, yakni akan kemaluan, kerana kegunaan yang bangsa akhirat, iaitu mengadakan anak dengan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Artinya berkahwin oleh kamu nescaya kamu mendapat anak-anak yang bahwasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Jadi sama juga pada anggota-anggota yang kita baca sebelum ini, setiap anggota itu Allah Ta'ala jadikan dia ada 2 fungsi utama, 2 tujuan utama. Yang pertama tujuan untuk akhirat, yang kedua tujuan untuk dunia. Maksudnya ada tujuan Allah Ta'ala jadikan mulut kita, mata kita, telinga kita, lidah kita, kemaluan kita, tangan kita, kaki kita. Ada yang pertama tujuannya untuk akhirat, yang telah pun kita baca sebelum-sebelum ni pada anggota-anggota yang telah lepas. Sama juga seperti mana anggota yang telah lepas, farash ataupun kemaluan juga mempunyai tujuan yang sama. Allah Ta'ala cipta. Yang pertama untuk akhirat, yang kedua untuk dunia. Ada tujuan akhirat, ada tujuan untuk kegunaan kemaslahatan kita di dunia. Dan di antara tujuan yang akhirat
yang Allah Ta'ala jadikan kemaluan ini, yang pertama untuk mengadakan anak. Kerana sabda baginda Nabi SAW, Nabi suruh berkahwin dan kamu mendapat anak, bahwasanya aku bermegah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Yakni Nabi suka pada hari kiamat kelak umat dia akan jadi banyak. Jadi Nabi suka kalau mana umatnya kelak akan menjadi banyak. Jadi Nabi perintahkan kita untuk berkahwin, kerana dengan sebabnya seorang itu berkahwin, maka dia akan mendapat anak. Bila mana mendapat anak, akan ramailah umat baginda Nabi SAW. Bila ramai umat baginda Nabi, Nabi kita seronok, Nabi kita suka, Nabi kita gembira dengan umat baginda yang ramai. Itu di antara tujuan ataupun kegunaan, tujuan Allah Ta'ala jadikan kemaluan ini. Yang pertama untuk bangsa akhirat, kerana nak meramaikan anak, dan meramaikan anak itu adalah kesukaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Artinya apabila mati manusia niscaya putus oleh amalan, melainkan daripada 3 perkara. Pertama wakaf, dan kedua ilmu yang diambil manfaat dengan dia, dan ketiga anak yang beriman yang mendoakan baginya. Jadi begitu jugalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila matinya seorang manusia itu terpotong sekalian amalnya. Amalnya tidak ada berguna lagi. Maksudnya amalnya tidak dapat menolongnya lagi, melainkan 3 perkara. Tidak dikirakan lagi amalnya tersebut, melainkan 3 perkara apabila seorang itu sudah wafat, sudah mati, sudah meninggal dunia. Yang pertama sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Dia terjemah di sini, dia kata wakaf. Itu wakaf ni sebahagian daripada sedekah yang jariah. Jadi kita sedekah apa yang kita nak sedekah hari ini, dia akan menjadi jariah, akan menjadi pahala yang mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang orang dapat mengambil manfaat dengannya. Seorang yang telah meninggal dunia tapi dia meninggalkan ilmu dengan dia mengajarkan kepada orang yang lain, dan orang lain beramal dengan ilmu tersebut, maka dia pun walaupun tengah meninggal dunia, orang masih beramal dengan ilmu yang dia sampaikan kepada orang waktu mana dia masih hidup, maka ilmu tersebut akan menjadi pahala yang jariah, pahala yang mengalir kepadanya sampai dia dah meninggal dunia. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Ini yang highlight kita di sini pada hari ini. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Jadi dengan berkahwin mendapatlah anak yang soleh. Dengan ada anak yang soleh, maka anaknya itu akan mendoakannya walaupun dia sudah wafat, walaupun dia sudah meninggal. Maka doa anak yang soleh itu akan sentiasa mengalir, akan sentiasa menjadi manfaat kepada ibu bapanya yang telah meninggal dunia. Jadi itu salah satu tujuan, fungsi Allah Ta'ala ciptakan faras tadi, kemudian untuk berkahwin dan juga mendapatkan anak-anak yang soleh. Sebab tu sebahagian ulama kata, kalau kata kita tak mampu dah nak jadi orang yang alim, tak mampu nak jadi orang yang nak memberi manfaat kepada orang dengan ilmu, tapi jangan kita tak mampu untuk berkahwin. Ataupun maksudnya kahwinlah supaya kamu dapat anak, didik anak kamu menjadi soleh, itu menjadi gudang pahala bagi kamu, kan? Itu anjuran di dalam Islam untuk kita berkahwin. Kalau kita tak berkahwin, tak ada anak, tak ada jodoh, tu lain cerita lah, kan? Itu di atas qadarullah, di atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau mampu berkahwin untuk dapat anak, maka didik anak kita menjadi soleh. Kalaupun kita tak mampu, ada jariah kita yang lain, pahala yang mengalir kita yang lain, kita tak mampu menjadi orang alim, tak mampu menyampaikan ilmu, tak mampu menjadi sedekah jariah wakaf yang banyak, tapi paling kurang kita ada anak yang soleh, itulah yang menjadi gudang pahala kita sewaktu mana kita mati kelak. Sebab tu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi dia tak kahwin, tak ada anak, maka dia tak dapat yang ketiga ni. Tapi walaupun begitu, ilmu dia kita masih pakai sampai sekarang. Ilmu Imam Nawawi tu sampai sekarang itu dapat yang ilmu yuntafa'u bih. Kitab-kitabnya orang masih pakai sampai sekarang. Kitab-kitabnya masih orang baca sampai sekarang. Maka ilmu pahalanya itu tetap mengalir sampailah dia sekarang dah wafat pun kita duk baca kitab dia, ilmu dia yang dia sebarkan, ilmu yang manfaat. Maka walaupun dia dah meninggal, dia dapat pahala. Tapi kalau kita tak jadi alim macam Imam Nawawi, kita tak mampu mengarang kitab, ilmu kita tak macam dia, paling kurang kita ada anak yang soleh yang nak mendoakan kita kelak. Itu. Sebab tu sebahagian tutup guru pondok dulu, kalau dia tengok anak murid dia yang mengaji tak boleh, dan dia kata, kamu balik menikahlah, kan? Menikah dapat anak, nanti hantar anak masuk pondok pula. Mengaji jadi anak soleh, doa ke dia. Dah kamu tak mampu dah mengaji, tak mampu nak jadi alim dah, kan? Menikah. Jangan tak menikah, berkahwin, dapat anak, hantar anak masuk pondok pula, mengaji agama pula, jadi anak soleh, dapat pula doa untuk dia. Itu. Jadi Allah Ta'ala bagi solusi banyaklah, jalan kat kita untuk kita dapatkan pahala yang jariah, yang mengalir untuk kita selepas daripada kita mati. Baik. Kemudian berkata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Tiada segala amalan yang jahat intaha. Jadi amal jahat tak dapat kat dia. Amal yang baik ya yang mengalir. Kalau anak tu misalnya melakukan amal yang jahat, dapat dekat dia lah, bukan dapat dekat mak dan ayah dia. Kalau kata amal tersebut, amal yang kebaikan yang dia lakukan, anak soleh tadi, pahalanya dapat dekat dia juga, anak tersebut, dan pahala tu juga Allah Ta'ala bagi juga dekat ibu dan ayahnya yang telah wafat. Adapun kalau dia buat perkara yang jahat, kan, pahala dosa itu dapat dekat anak dia, itulah. Tak dapat dalam mengalir pula dosa kepada ayah dan ibu dia yang telah meninggal dia, tidak. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Bila sebut Ibnu Hajar ni ada dua dalam Islam. Dalam dunia Islam ni bila sebut Imam Ibnu Hajar ada dua. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sini tidak pasti sama ada ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ataupun Ibnu Hajar Al-Haytami. Nanti kita tengok balik pendapat siapa ni. Tapi kedua-duanya itu menjadi ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ni lebih terkenal dengan ilmu hadis. Wafat di Mesir, makamnya tak jauh daripada makam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lebih terkenal dalam ilmu fiqh mazhab Syafi'i, bahkan menjadi ulama yang mutaakhir, ulama yang terkemudian yang menjadi rujukan fatwa-fatwanya di dalam mazhab Syafi'i. Itu mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah bagi Minhaj Imam Nawawi. Jadi kedua-dua orang ini imam yang besar lah dalam mazhab kita. Baik. Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia. Yang tadi bangsa akhirat, iaitu nak dengan ada faraj, dapat berkahwin, dengan berkahwin dapat anak yang soleh, dapat pahala yang mengalir. Itu kegunaan, tujuan Allah Ta'ala ciptakan faraj itu untuk kegunaan akhirat. Adapun kegunaan dunia, iaitu bersedak-sedak dengan jima' dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima' itu. Yang bermula mereka itu, iaitu anak-anak tadi, besar segala perhiasan dunia. Kerana firman Allah Ta'ala, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya al-ayah.
Artinya bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup dunia. Jadi di antara faedah dunia pula dapat anak, kita dapat bermain dengan dia, dapat merasai nikmat berjima dan sebagainya. Itu adalah kita kata nikmat ataupun tujuan Allah Ta'ala ciptakan farash ataupun kemaluan itu untuk tujuan dunia. Dan firman-Nya lagi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin, artinya dihiasi bagi manusia akan kasih akan segala keinginan daripada perempuan dan anak-anak. Ini semua tujuan-tujuan yang Allah Ta'ala ciptakan untuk tujuan dunia. Bermula mensyukurkan ini, anggota memelihara daripada diharamkan seperti zina. Jadi cara bagaimana kita nak mensyukurkan nikmat kemaluan, nikmat farash yang Allah Ta'ala bagi, salah satunya iaitu menggunakannya ataupun memeliharanya, menjaganya daripada perkara yang diharamkan Allah Ta'ala seperti zina, yang mana zina itu maklum dalam agama kita adalah haram dan berdosa besar. Dalam ayat Allah Ta'ala sebut, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan kamu menghampiri zina, sungguhnya zina itu fahishatan wa sa'a sabila, keji, wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tak kata haram zina, tapi Allah Ta'ala kata wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Maksudnya zina itu pun haram, jalan untuk berzina itu pun haram juga. Zina itu sendiri haram, mendekati kepada zina muqaddimah dia pun haram. Jalan untuk membawaki kepada zina pun haram. Itu melihat kepada perkara yang haram, melihat kepada perempuan-perempuan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka semua itu pun haram. Jadi kalau menghampiri saja tak boleh, apalagi melakukan. Jadi kadang-kadang jangan salah faham. Orang yang faham Al-Quran secara literal ini boleh disesat sebab tu. Wala taqrabu zina, Allah Ta'ala kata jangan hampiri zina, jangan dekati zina. Berarti dia kata kalau zina tak apa, dekati tak boleh. Tak boleh lah. Maksudnya dekati itu dah Allah Ta'ala dah amaran, dah bagi amaran. Kalau dekat tak boleh, kalau buat apatah lagi. Itu mimbabil aula lah, lebih-lebih lagi. Sama juga Allah bila Allah Ta'ala kata wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu. Wala tanharhuma, jangan kamu derhaka kepada mereka. Wala taqul lahuma jangan kamu kata Bermaksud bila kata benda yang lebih teruk daripada itu lagi tak boleh juga, kan? Jangan kata tak boleh, kata boleh. Tak boleh. Kata tak apa, tapi kalau menjawab benda yang lain boleh, tak boleh juga. Kalau kata tak boleh, berarti kalau kata dia pukul mak dia, tak apa kan? Lagi tak boleh lah, sebab pukul itu lebih teruk daripada berkata tadi. Jadi bila sebut tu tak boleh, benda yang lebih lagi, benda yang lebih teruk lagi pada tu bermakna lagi tak boleh. Itu orang kata apa, balaghahnya Al-Quran. Cara Allah Ta'ala menyampaikan kalamnya itu penuh dengan balaghah, penuh dengan sastra, penuh dengan hikmah. Itu Al-Quran ini diturun dengan i'jaz, dengan mukjizat yang tak mampu kita nak faham, melainkan kita kena mendalami dulu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab dan seumpamanya, supaya kita dapat memahami Al-Quran itu dengan betul-betul faham dengan kehendak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu jangan buat seperti mana perkara yang diharamkan seperti zina. Jadi mensyukurkan nikmat farash kemaluan ni, jaga dia jangan sampai terjatuh kepada perkara yang diharamkan seperti zina, dan juga muqaddimah zina, dan juga jalan-jalan yang membawa kepada zina. Dan liwat. Liwat ini jalan belakang. Liwat, dia panggil liwat.
Bahasa Melayu pun liwat kan bahasa Arab. LIWAT, liwat. Tapi liwat bahasa Arab liwat. Jadi liwat ini sama lelaki dengan lelaki ataupun lelaki dengan perempuan melalui jalan belakang. Itu dia panggil liwat. Kedua-duanya diharamkan. Dan mengeluarkan air mani lain dari tangan isterinya dan jariyahnya. Di situ Jawi dia tulis jarinya. Jarinya kan. Ala sawabnya daripada tangan isterinya dan jariyahnya. Boleh juga kita kata isterinya pun dan jarinya. Boleh juga. Jadi dia kata mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jarinya. Maksudnya lain daripada isteri. Walaupun dengan tangan sendiri haram. Dia panggil istimna. Istimna ini bahasa kita onani. Istimna bahasa Arab dia panggil istimna, mengeluarkan air mani dengan sengaja selain daripada tangan isteri. Jadi kalau tangan isteri tak apa. Dan juga anggota-anggota yang lain. Tapi kalau tangan sendiri pun tak boleh. Ada orang kata boleh, pendapat itu pendapat yang terlalu lemah, tuan-tuan. Pendapat seperti mana memang ada pendapat yang mengatakan boleh onani kalau kata dia duduk dalam keadaan yang tak mampu dah kawal syahwat dah. Kalau kata dia tak istimna tadi, maka dia akan berzina. Maka di situ ulama memandang kepada akhafid dararain, melihat kepada darurat mudarat yang paling ringan. Kalau kata di antara zina dan juga istimna, mana yang paling ringan mudaratnya? Mestilah istimna. Kalau dia berzina, itu melibatkan orang yang lain. Tapi kalau istimna melibatkan diri dia sendiri, maka di situ dipilihlah akhaffid darar. Iza ijtama'a ad-daruraini, apabila berkumpul dua perkara yang mudarat, hendaklah dipilih mudarat yang paling ringan ataupun yang lebih ringan mudarat daripada kedua tersebut. Tapi itu pun pendapat yang lemah. Ada ulama yang sebut, tapi pendapat ini yang lemah. Melainkan itu saja. Tapi kalau kata dia belum sampai tahap nak berzina pun, maka tak boleh, haram. Haram. Melainkan keluar itu dengan secara tidak sengaja, keluar sendiri lain cerita. Tapi ini dia sengaja. Sebab tu dalam Al-Quran ada juga ayat yang menyebutkan tentang tu, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum, kan? Melainkan yang boleh adalah ke atas isteri-isteri mereka, aw ma malakat aymanukum, ataupun hamba-hamba mereka. Sebab tu kalau di sini dia tulis jariyahnya pun betul juga, jariyahnya hamba perempuan. Isterinya dan jariyahnya betul juga. Maksudnya yang halal tu hanya isteri dan juga jariyah, hamba perempuan, boleh. Ataupun kalau disebut jarinya pun sama juga, tangan isteri dan jarinya. Baik. Dan memeliharanya daripada yang syubhat, dan memelihara faraj atau kemaluan tadi daripada perkara yang syubhat, perkara yang tak jelas halal dan haramnya. Mana contohnya seperti jima' pada nikah yang batal, jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu. Jima' pada nikah yang tak sah, misalnya nikah yang tak cukup rukun, nikah yang tak cukup syarat, rukun, syarat dan sebagainya yang tak cukup, kemudian maka dia jima', maka jima' itu jadi syubhah. Maka hukumnya adalah perkara ini kalau kata bertaklid dengan sah nikah itu. Maksudnya kalau bertaklid dengan ada pendapat yang kata sah.
Dan jika tiada nescaya adalah ia haram, bukan syubhat. Kalau kata ada pendapat bertaklid kepada pendapat yang kata tak sah nikah tersebut, maka hukumnya adalah haram. Ini salah satu daripada perkara yang kita jadi syubhat. Sama ada nikah itu sendiri nikah yang syubhat ataupun nikah itu nikah yang tidak sah, seperti mana tak cukup rukun, tak cukup syarat. Itu satu hal. Yang kedua, boleh jadi nikah itu dalam bentuk watik, itu dia panggil watik yang syubhat. Misalnya seorang suami, dia berkahwin dengan isterinya yang dia tak tahu isterinya itu ada kembar. Misalnya isteri dia kembar, muka sama macam bini dah, sebiji. Dia pun baru kahwin, dia bukan tak boleh nak beza lagi kan. Dia pun tak tahu kata isteri itu ada kembar. Maka tersilap dia jima' dengan kembar yang tadi. Watik syubhah dia panggil. Watik syubhah. Maka itu dipanggil, dia tak haram, tak sampai tak haram, tapi syubhah. Sebab bukan taksir, bukan dia punya taksir ataupun sengaja dia. Itu perkara itu terjadi tanpa tidak sengaja. Jadi nak cerita apa? Nak cerita menggunakan faraj atau kemaluan ini bukan hanya menjauhinya daripada perkara haram, tapi menjauhi juga daripada perkara yang syubhat. Seperti firman Allah, berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang beriman yang mendapat kemenangan. Wallazina hum li furujihim hafizun. Artinya, dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun. Pada faraj ataupun kepada kemaluan mereka itu mereka menjaga. Ayat yang sebelum qad aflahal mu'minun, sesungguhnya perjayalah, menanglah oleh orang-orang yang beriman. Salah satunya apa? Orang-orang beriman yang menjaga kemaluan mereka. Ini Allah Ta'ala nak sebutkan beberapa ciri ataupun beberapa sifat orang-orang mukmin yang aflah, sifat orang-orang mukmin yang berjaya. Salah satunya orang-orang mukmin yang berjaya mengawal ataupun berjaya menggunakan dan juga menjaga kemaluan mereka itu daripada perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di antara yang lain orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum li furujihim hafizun. Apa lagi? Tengok balik dalam ayat yang disebutkan dalam surah Mukminun, qad aflahal mu'minun. Jadi salah satunya adalah orang-orang beriman yang menjaga faraj ataupun yang menjaga kemaluan mereka. Kecuali atas sekalian isteri dan sahaya. Sahaya ni hamba. Kecuali ke atas isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan. Maka bahawasanya mereka itu, iaitu isteri dan sahaya hamba perempuan tadi, tidak dicela. Tak haram lah. Selain daripada isteri dan juga hamba perempuan, haram. Walaupun dengan dia sendiri. Jadi sekarang tak ada dah hamba perempuan. Ini tinggal dinasah dah. Hukum ni dinasah. Ada tak ada dah. Bila tak adanya hamba tadi, hukumnya sudah dinasah. Hukumnya sudah terbatal. Maka yang ada ini hanya isteri saja. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum. Melainkan ke atas isteri dan juga hamba-hamba perempuan yang mereka memiliki. Sebab kita baca dalam bab perhambaan ni dalam kitab fiqh ni kan, hamba perempuan ini dia sama macam isteri kita. Kita memiliki dia seumpama barang. Hamba ni dia seumpama barang. Bila barang kita beli kan, kita memilikinya, maka kita berhak untuk membuat apa saja barang tersebut. Kita beli motor tunai, maksudnya tak ada hutang lagi, kita memiliki barang tersebut, maka kita nak buat apa buat. Kita nak bagi kat orang ke, kita nak sedekah ke, kita nak jual ke, kita nak simpan ke, ikut kita. Jadi barang.
barang yang sudah kita miliki, maka kita berhak untuk membuat apa saja kepada barang tersebut, perkara yang tersebut yang kita miliki sebagai harta. Sama juga seperti mana hamba tadi. Hamba ni macam barang. Kita nak memerdekakan dia boleh, kita nak jual dia boleh, kita nak hibah boleh. Kita bila mana kita mati, dia itu menjadi harta warisan. Faraid. Itu hamba. Jadi sistem hamba ni dah tak ada dah sekarang. Maka sudah dinasahkan hukumnya. Hukum tak ada lagi. Artinya, nak tahu tengok cerita Piramli kan. Piramli buat kan, beli hamba. Yang jual tu beli hamba. Berapa dirham, 1000 dirham, 2000 dirham kan. Itu hamba. Nabi SAW ada hamba perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Seorang hamba Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Yang hamba perempuan lah. Hamba lelaki Zaid, ya. Zaid bin Harithah, ataupun tu di sebahagian menyebutkan Zaid itu anak angkat. Ummu Aiman tu hamba kepada ayahnya Nabi SAW, Abdullah. Ummu Aiman yang mengasuh Nabi, Ummu Aiman. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada sempurna melihara faraid itu melainkan dengan melihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Jadi tak sempurna memelihara kemaluan kalau kata seorang itu tidak menjaga mata. Ini kita dah sebut dah sebelum ni. Syahwat yang naik timbulnya semua itu disebabkan penglihatan, sebabkan mata, disebabkan maksiat yang dilakukan oleh mata, barulah dia akan menimbulkan kepada anggota-anggota yang lain untuk ada timbulnya melakukan maksiat. Sebab tu dalam hikmah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yaghudduna absarahum wa yahfazuna furujahum. Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu ni orang beriman memejamkan mata ataupun merendahkan pandangan, menundukkan pandangan dulu, barulah wa yahfazuna furujahum. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu bukan hanya saja-saja disebutkan mata itu yang pertama kali di dalam ayat itu hendaklah merendahkan mata dulu. Ini kerana ada hikmahnya. Apabila matanya direndahkan, matanya menundukkan pandangannya, maka anggota yang lain pun akan turut terjaga. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Rupa yang elok ni maksudnya memikirkan perkara yang menaikkan nafsu. Duk saja-saja duk terbayang, khayal kan. Khayal kepada wanita, khayal kepada perkara-perkara yang mungkin dia tengok daripada sumber-sumber yang haram. Duk saja khayal. Itu hati. Tak boleh juga. Dan memelihara perut daripada makan yang syubhat dan daripada bersangatan kenyang. Kerana demikian itu menyeru pada zina. Perut yang terlalu kenyang, makan yang syubhat juga menyeru pada zina. Yang adalah zina itu sebesar-besar segala dosa dengan ijma' ulama. Yang mana zina ini dosa besar, bukan dosa kecil, dosa yang besar. Dengan ijma' ulama, kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Selepas daripada kufur dan membunuh orang, nombor 3. Nombor 1 dosa yang paling besar kufur, murtad. Dosa yang kedua paling besar membunuh tanpa hak, membunuh dengan batil. Yang ketiga zina. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak tahu bab dosa-dosa besar ni, ada satu ulama dia menuliskan satu kitab yang bernama Al-Kabair. Itu Imam Az-Zahabi menuliskan satu kitab nama dia Al-Kabair, cerita tentang dosa-dosa besar. Dalam tu lebih kurang 7 ke 80 dosa besar yang dikumpulkan beserta ayatnya, beserta dalilnya Al-Quran, dalil daripada hadis, pendapat ulama. Ada terjemahan saya tengok. Tajuk dia dosa-dosa besar, terjemahan bahasa Melayu. Bahasa Arabnya Al-Kabair, Imam Az-Zahabi. Kalau rajin boleh baca tu. Jadi setelah daripada murtad kemudian membunuh, nombor 3 dosa besar. Begitu juga disebut ke Imam Az-Zahabi dalam kitab dia. Yang pertama sekali murtad.
Sebab kesemua dosa ni Allah Ta'ala ampunkan tuan-tuan, melainkan satu dosa, iaitu syirik, murtad, menduakan Tuhan, menduakan Allah Ta'ala. Tak ada. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru mimma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa orang yang syirik padanya, tapi Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang selain daripada dosa syirik tersebut. Kalau syirik ni tak ada ampun, sebab menduakan Tuhan, menduakan Allah, wal iyadzu billah. Adapun dosa selain itu, zina ke, bunuh orang ke, minum arak ke, maksiat ke, merompak ke, semua dosa itu Allah Ta'ala ampunkan kalau seorang itu bertobat dengan sebenar-benar tobat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat, Allah Ta'ala suka orang yang pembersih. At-taibu minaz zammi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mana tak ada dosa. At-taibu minaz zambi habibullah habibur rahman. Orang yang bertaubat daripada dosa itu adalah kekasih Allah. Syaratnya bertaubat lah. Orang taubat dengan tidak buat lagi, taubat. Bukan taubat. Taubat tu nanti dia buat lagi lah. Taubat bukan taubat. Jadi zina ni bukan dosa kecil, dosa besar. Tapi akhir zaman Nabi kita, zina ni jadi macam perkara biasa, dan itu kita tengok zaman kita dah, no? Dalam hadis Nabi kita, akhir zaman ni zina ni, orang telanjang ni macam orang biasa dah. Kan kita tengok. Jangan kita tengok jauh-jauh tuan-tuan, yang barat tu dia orang bukan Islam. Kan? Duk tengok hak barat, Hollywood, Bollywood, Playwood. Barat tu memang dia tu kafir dah. Ni tengok tempat kita saja. Kalau kita pergi buat kajian, buat cek dekat sekolah-sekolah, sudah bancian orang kita bawa keluar tak pertahunan, berapa ramai kes buang bayi dulu kan. Masya Allah. Berapa ramai yang buat zina di sekolah sama pelajar. Tu kita takut tuan-tuan. Jadi salah satu yang ada, saya ingat anak kita lah. Kalau yang dapat anak lagi lah, yang besar ni tak tahulah. Ada ulama sebut ini ikhtiar, petua dia panggil apa? Petua. Kalau kita tak nak anak kita berzina di waktu mana dia besar, waktu mana dia dilahirkan ataupun masih lagi bayi tu, dekat telinga dia kita baca surah Alam Nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu antara petua ulama, kaedah ulama, pendapat ulama. Kita nak amal, tak nak amal sudah. Salah satunya apa? Kehebatannya ataupun kelebihan fadail, kelebihannya apa? Menjauhi anak itu bila dia besar, jauhi daripada dia itu berzina. Ni itu kita kata tadi, kita takut perkara itu menjadi perkara yang biasa saja. Kita takut zina ni jadi benda yang macam biasa aja, orang tengok pun buat tak tahu aja. Takut kita jadi macam tempat-tempat yang lain. Kita ni orang Islam, kita ni mengikut kepada adat ataupun agama, prinsip agama Islam kita. Kemudian sikit lagi tuan-tuan, kita habiskan. Telah berfirman Allah Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa asaman yudha'af lahu al-'azab yawm al-qiyamah wa yukhlad fihi muhanan illa man taba wa amana. Artinya, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain, dan tiada membunuh mereka akan nyawa yang mengharamkan. Maksudnya orang-orang yang tak buat dosa besar. Dosa yang pertama, mengibadatkan kepada yang lain selain daripada Allah. Jadi sembah yang lain selain daripada Allah. Yang kedua, tiada membunuh mereka akan nyawa yang diharamkan Allah dengan hak, dengan benar. Maksudnya kalau bunuh dengan hak tak apa. Apa bunuh dengan hak? Seperti qisas. Itu membunuh kan, hukum bunuh.
Jadi kalau kata diitlakkan bunuh tu haram semua, dia orang yang menjalankan hukuman kisah tu, adakah dia perbuatannya haram? Tidak. Itu dia panggil, sebab tu kita membunuh dengan batil, dengan cara yang bukan hak, bukan cara yang benar. Makna kata kalau bunuh dengan hak dibenarkan di dalam Islam, seperti mana hukuman qisas. Akan membunuh mereka dengan sebenar-benar, ini bunuh dengan yang hak seperti mana qisas. Dan tiada berzina mereka, dan barang siapa mengerjakan akan demikian itu, nescaya berjumpa ia akan siksa. Siapa yang melakukan bunuh, siapa yang berzina, siapa yang mensyirikkan Tuhan, akan berjumpa dengan siksa Allah, atau akan telaga di dalam api neraka Jahannam. Wal iyadzu billahi min zalik. Dia masuk dalam neraka Jahannam. Tapi kalau orang yang syirik pada Tuhan, dia sudah keluar daripada Islam, maka tidak diampunkan. Maksudnya dia akan kekal di dalam neraka selamanya. Sebab dia telah syirik pada Allah, dan dia mati dalam keadaan kufur. Kalau dia syirik, dia kembali lagi syahadah, tak apa. Tapi kalau dia syirik kemudian dia kufur, dan matinya dalam keadaan dia itu kufur, wal iyyazu billahi min zalik, maka dia akan duduk di dalam neraka selama-lamanya. Itu kita takut. Jadi kita kena banyakkan doa kepada Allah SWT. Allah Ta'ala tetapkan iman kita ni. Itu kita dah baca Yasin malam Jumaat, salah satu minta Allah Ta'ala tetapkan iman. Sampai iman yang kita duduk sekarang ni, duduk ada iman lah ni, sampai kita mati nanti pun Allah Ta'ala tetap iman macam ni juga. Teguhkan iman kita, teguhkan iman kita supaya jangan kita bergoyang akidah kita. Masa mati nanti pun macam tu juga. Mati kita dalam iman, mati kita dalam Islam, mati kita dengan kita yakin Allah Ta'ala itu Tuhan, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sebab ada orang yang awalnya iman, akhirnya kufur, seperti Basisar. Kan tak pernah dengar cerita Basisar kan? Basisar ni kan ulama besar zaman dia, hebat, alim, tapi dia terpedaya dengan hasutan syaitan. Maka last sekali apa? Dia mati dalam keadaan kufur. Sebab tu pengakhiran itu al-umur itu bil khawatim. Perkara itu dianggap ataupun diperkirakan dengan urusan pada akhirnya, urusan al-khawatim. Awal iman, akhir dia kufur, mati dalam kufur. Tak ada. Tapi kalau awal kufur, kemudian dia masuk Islam, beriman, mati dalam keadaan iman, alhamdulillah. Sebab tu dia ikut kepada al-khawatim. Itu kita jangan duk mencela ataupun duk ni orang. Sebab kita pun tak tahu lagi khawatim kita, pengakhiran kita nanti macam mana. Banyak kita dah baca Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatim. Ya Allah, akhirkanlah kami, kehidupan kami dengan husnul khatim, pengakhiran yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatim. Jangan engkau akhirkan kehidupan kami ini dengan pengakhiran yang buruk. Itu cerita Basisar tadi tu, awalnya dia orang yang hebat, bahkan ulama yang besar, tapi last sekali macam mana? Kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan itulah kerja Dajjal nanti kan, tuan-tuan. Waktu Dajjal nak turun nanti, kerjanya dia nak mengkafirkan umat Islam. Dia nak goyangkan akidah umat Islam. Itu Dajjal. Orang yang mengaku kata dia Tuhan, habis kiamat mengaku dengan kata Dajjal Tuhan, habis. Digandakan baginya akan siksa pada kiamat, dan berkekalan ia padanya hina akan dia melainkan mereka yang taubat. Orang yang taubat Allah Ta'ala terima. Dan firman-Nya wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, artinya jangan menghampiri kamu akan zina, kerana bahwasanya zina itu adalah ia maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan, artinya sejahat pekerjaan. Telah menceritakan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bertanya aku akan Rasulullah SAW, apa dosa yang lebih besar daripada sisi Allah, pada sisi Allah Ta'ala? Bersabda ia Nabi, bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala akan yang mengutuki, ini murtad,
syirik pada Allah. Dan ia juga menjadikan akan dikau bersembah aku, bahwasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Bersembah aku, kemudian apa? Kemudian tanya lagi, sahabat ni tanya lagi, Ibnu Mas'ud tanya lagi kepada Nabi. Nabi kata dosa yang pertama syirik pada Tuhan. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah kata apa? Bersabda lagi bahwasanya kemudian apa? Bersabda bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Takut makan ia serta engkau. Yang kedua bunuh anak takut lapar. Takut tak cukup duit, bunuh anak. Kan? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Allah Taala sebut dalam Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu khasyata imlaq, kerana takut lapar. Sedangkan Allah Taala kata nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang bagi makan, bagi rezeki kamu, dan mereka pun kamilah yang bagi rezeki, bukan kamu. Jadi dosa yang kedua itu membunuh. Kemudian apa? Ibnu Mas'ud kata lagi, apa lagi dosa besar wahai Rasulullah? Bersabda ia Nabi bahawa engkau berzina akan perempuan yang hampir dengan rumah engkau. Wallahu a'lam. Ini 3 dosa ni yang menjadi dosa yang paling besar. Yang pertama syirik, yang kedua membunuh dengan batil, yang ketiga berzina. Ini nak ceritanya dosa zina ni bukanlah dosa kecil, bukanlah perkara yang biasa, tapi menempati turutan yang ketiga daripada dosa-dosa besar. Daripada 70 ataupun 80 dosa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair, dosa nombor 3 yang paling besar itulah dosa berzina. Moga kita minta doa pada Allah SWT, tidak ada kita maupun keturunan kita yang terlibat dalam perbuatan dosa zina. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam tuan-tuan. Sampai situ dulu. Kita habis pada pasal yang ke-5. Kemudian nanti kita akan masuk pasal ke-6 dan ke-7. Ini dia sekali, iaitu menyatakan 2 tangan, 2 kaki. Dah habis pasal 6, pasal 7, barulah habis kita pada kitab yang pertama, iaitu anggota yang 7. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'awwaj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.